Assalamualaikum, selamat malam semua. Hari ni saya terpanggil lah untuk nak buat satu video yang mana pendapat-pendapat yang mungkin kita boleh kongsi, rakyat boleh dengar dan cuba kita fikirkan sama-sama. Apa lagi yang kita boleh bantu, kita bantu. Sama ada dalam bentuk memberi pandangan, pendapat, idea. Keadaan sekarang ni kita tengok agak serius, bukan agak serius, memang serius lah. Tengok pada indeks yang berlaku pada hari ni, statistik kematian meningkat. Semalam 3, hari ni dah jadi 8. Dan saya difahamkan pesakit juga bertambah. Okey, apa yang kita nak cakap kat sini bukan nak mengungkit, tapi yang sudah tu sudahlah, kita jadikan panduan. Atas kesilapan kita, akui. Kena akui kesilapan kita ni, baru kita dapat membetulkan. Kalau kita tak nak akui kesilapan kita, kita akan rasa tak ada apa nak dibetulkan, sebab kita rasa kita tak buat silap. So belajar untuk menerima kesilapan tu. Kesilapan kita sebenarnya kalau dilihat di sini adalah kita lambat ngambil langkah-langkah keselamatan. Bila kita dengar negara China tu diserang wabak COVID-19, kerajaan kita pada masa tu dia kata negara kita masih terkawal. Jadi kita membenarkan lagi urusan keluar masuk dalam negara ni. Dan bila sampai satu tahap, kita jadi kelang kabut sendiri. Sebab tu bila Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, buat pengumuman sekatan pergerakan, ramai rakyat jadi kelang kabut. Itu yang kita tengok, balik kampung lah, jam highway, pergi shopping macam nak beli emporium bawa balik rumah. Sebab apa? Rakyat tak faham. Saya banyak kali bagi tahu, pastikan dengan cara apa kita nak bagi pengetahuan kepada rakyat ni adalah pastikan dia faham. Bila dia faham kesan dia, apa yang akan berlaku jika kamu buat macam ni, apa semua ni, dia automatik takkan buat. Jadi kegagalan kita memberi kefahaman kepada rakyat menyebabkan kesedaran tu tak ada. Bila kesedaran tak ada, itu yang main langgar je semua ni. Okey, tutup cerita tu. Sekarang ni keadaan dah jadi, kita tengok statistik makin meningkat ni. Jadi saya nak berkongsi berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, berdasarkan kepada knowledge, berdasarkan kepada corak pemikiran saya cuba nak berkongsi. Kalau ada yang boleh pakai, ambil. Tak boleh pakai, tak payahlah ambil, letak tepi. Apa pun saya harap pihak kerajaan mampu untuk bersikap terbuka, mendengar suara-suara rakyat seperti saya ni. Ramai lagi yang lain, bukan saya seorang je yang bersuara ni. Yang bersuara ni ramai dah sekarang ni. Tapi kerajaan janganlah tak pandang. Jangan rasa ini semua pandangan rakyat marhin, tak payah pandang. Jangan. Sebab apa? Ada kalanya pandangan rakyat lebih baik daripada pandangan menteri tu. So, cadangan saya dalam keadaan yang dah berlaku sekarang ni, kerajaan pun dah gerakkan tentera apa semua. Baguslah kalau dah gerakkan tentera bergabung dengan polis untuk pastikan kawalan lebih baik dalam tempoh kawalan pergerakan ni, sekatan pergerakan ni semua. Bagus dah tu. Tapi saya rasa sudah sampai masanya untuk kerajaan tidak lagi bersikap bertimbang rasa. Berbudi bicara ni dah habis dah. Pasal apa? Dia melibatkan nyawa orang. Benda-benda yang melibatkan keselamatan nyawa ni, mana ada budi bicara, mana ada toleransi. Sebab apa? Kalau kita nak ambil berat tentang kesianlah kat dia, berbudi bicara, lebih kurang, yang sana tu nyawa dia hilang. Orang yang tak ada kena-mengena jadi mangsa. Jadi yang ini kerajaan sepatutnya ambil fokus secara adil. Yang mana kalau disebabkan perbuatan dia menyebabkan orang lain berada dalam keadaan bahaya, bermakna dia tu perlu dilupuskan. So buat announcement, kerajaan buat announcement, mana-mana individu yang lari daripada membuat saringan, kalau dikesan oleh pihak polis bahagian perisikan, dapat jejak dia ni kat mana-mana, kalau tak tangkap dah, kita lupuskan dia. Pasal apa? Degil. Kau punya pasal wabak ni jadi merebak.
Sepatutnya kau berada di hospital. Dah sakit, duduk dengan doktor, duduk kat hospital. Keadaan terkawal. Jadi orang-orang yang disyaki cuba lari daripada membuat saringan, sedangkan dia adalah orang yang ada kontak tapi tak pergi hospital. Yang ni pihak polis gerakkan bahagian perisikan jejak individu ni dapat lupuskan. Okey, nanti saya cerita lagi ni. Ni panjang lagi cerita ni, Okey. Dalam hal ni, pintu-pintu sempadan negara semua kena tutup dah. Tiada urusan keluar dan masuk. Sehingga habis tempoh sekatan pergerakan ni. Tutup pintu-pintu sempadan ni semua. Sebab apa? Kita ada masalah dalam kawasan kita. So, sempadan kena tutup lah. Selesaikan masalah dalam ni dulu. Yang mana pergi hospital, semua tahan dulu kat hospital. Sebab kita nak kumpulkan orang-orang yang dipercayai boleh menyebabkan wabak ni makin berselerak. Jadi kita nasihatkan kepada rakyat-rakyat yang dia rasa dia memang ada kontak dengan benda ni, serah diri kat hospital. Kalau degil tak nak serah diri, dia tu boleh dianggap sebagai orang yang memberi ancaman kepada nyawa orang lain. So, dia perlu ditembak mati. Kalau degil, tembak mati. Sudah sampai masanya kita mana ada budi bicara dengan hal-hal yang melibatkan keselamatan nyawa rakyat ni. Statistik meningkat ni. Walaupun dia nampak macam sikit lagi lah, baru 1000 macam tu kan patient, mati pun baru 8 orang hari ni. Cukup lah tu. Nak tunggu sampai banyak mana? Baru nak istiharkan sudah tidak terkawal. Pada peringkat awal hari tu, kita kata kita masih boleh kawal keadaan, negara kita masih terkawal lagi keadaan. Tiba-tiba je outbreak. Sebab apa boleh jadi tiba-tiba outbreak? Kalau kita kawal daripada awal, kejadian outbreak ni tak boleh berlaku. Isu-isu jemaah tabligh ni semua tak boleh berlaku. Sebab apa? Bila mereka keluar nak masuk, mereka dah kena saringan dah. Sebab dunia telah berbunyi wabak-wabak COVID-19 ni. Jadi sepatutnya daripada awal lah. Tapi tak apalah, kita nak sebut balik kesilapan-kesilapan yang sudah-sudah ni tak mengubah apa-apa pada hari ni. Apa yang kita perlu tengok sekarang ni, tengok di depan ni kita nak buat apa. Dah turunkan tentera, dah bergabung dengan polis ni, bagus dah. Tapi cadangan saya, bagi orang-orang yang degil-degil ni lagi, kalau dia dilihat boleh mendatangkan bahaya pada orang lain, nyawa orang lain, apa lagi pilihan budi bicara kita nak bagi kat dia? Melainkan bocorkan dia je. Sebab apa? Dia mendatangkan bahaya. Bukan setakat mendatangkan bahaya pada seorang, dia boleh datangkan bahaya pada 4, 5, 6, malahan siapa saja yang duduk dekat dengan dia. Jadi sudah sampai masanya kerajaan kena bertindak beranilah dalam hal ni, demi menjaga nyawa rakyat-rakyat yang lain. Hospital fokuskan pada orang-orang yang serah diri untuk saringan. Pihak-pihak bahagian keselamatan, jejak individu-individu semua, buat pengumuman di TV. Jika kamu dapat dijejaki dan kamu adalah suspek yang sepatutnya menyerah diri untuk saringan, jika kamu dijejaki oleh pihak keselamatan, kamu akan ditembak mati. Jadi dengan pengumuman yang macam ni, saya percaya orang-orang yang lari daripada saringan ni, dia akan serah diri. Sebab apa? Dia nak mati je. So, sebab kalau nak pergi tangkap dia hidup pun risiko juga. Kita nak pegang dia, nak dekat dia pun risiko juga. Jadi fikirkan, demi menjaga nyawa-nyawa keselamatan rakyat dalam skala yang lebih besar ni, yang kepala batu ni, yang degil-degil ni, lupuskan je. Tutup pintu sempadan, semua kawal dengan baik, buat saringan apa yang patut di sempadan-sempadan ni semua. Kalau ada lagi aktiviti keluar masuk ni, saring cukup-cukup. Dan pencerobohan negara, bukan lagi tangkap. Tembak bagi habis semua. Sebab apa? Negara kami dalam keadaan berisiko dengan wabak. Engkau orang ni pula tak tahu datang daripada mana, tiba-tiba main ceroboh-ceroboh je. So, pendatang haram ni semua, kalau dapat tangkap, ceroboh sampai ke darat, tembak bagi mati. Mungkin saranan saya ni nampak agak kejam kan, tapi kalau dilihat dalam sudut yang lebih besar, banyak baik dia untuk yang menyelamatkan keadaan. InsyaAllah kita boleh selesaikan masalah COVID ni dalam masa yang cepat, dengan ketegasan, bukan dengan budi bicara lagi dah. Sebab apa? Nak suruh rakyat patuh pada perintah
sekatan pergerakan pun kucak-kacir jadi. Sebab apa? Rakyat melihat, alah, kalau polis tahan kan, cakaplah kat dia macam ni, cakaplah kat dia macam tu, habis kuat dia suruh balik. Rakyat main-main. Padahal perkara ni serius. Benda macam ni tak boleh dibawa gurau. Sebab apa? Melibatkan nyawa orang. Saya difahamkan ada doktor kena, ada nurse dah kena. Hanya sebab rakyat ni orang-orang yang tak bertanggungjawab ni. Ya. Jadi untuk keadaan yang macam ni, itulah yang saya nampak. Kumpulkan, pastikan dengan serius dan ketegasan kita ni mampu untuk menarik orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni keluar serah diri. Kalau tidak kan, engkau tak ada pilihan lain kan. Buat ketegasan macam ni. Sebab masyarakat-masyarakat yang keras kepala degil ni, dia merasakan kerajaan takkan pergi sampai stay serius macam tu. Malaysia ni negara yang penuh dengan budi bicara, penuh dengan budi bahasa. Jadi disebabkan kita tak tegas ni, daripada awal pun kesilapan kita sebab kita tak tegas, tak serius. Sampai hari ni dah ada yang meninggal semua pun kita tak tegas lagi. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ekonomi merudum, saham jatuh merudum, semua merudum ni. Kan? Nilai mata wang kita pun dah pergi berapa dah ni. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Ni, kita buat perintah sekatan pergerakan ni. Macam mana nak selesaikan? Bersepah yang keras kepala ni. Tak nak pergi saringan lah apa semua ni. Ya? Rakyat Malaysia yang terlibat ni, yang lari tak nak pergi saringan ni, korang bernasib baiklah. Pasal aku bukan Menteri Dalam Negeri dan aku bukan Menteri Pertahanan. Kalau aku duduk kedudukan menteri ni, dah bergelimpang dan korang aku buru satu-satu. Pasal apa? Membahaya pada orang lain. Ya? Untuk golongan-golongan warga asing. Ya? Mereka ni mungkin ada tak faham lah, tak erti bahasa lah apa semua ni. Dapat tangkap, kumpulkan di satu pusat. Sehingga habis tempoh-tempoh sekatan pergerakan ni. Sebab yang tak faham ni, kita nak explain pun tak cukup masa. Nak explain pun banyak tempat nak kena pergi. Mereka ni semua ramai, senang je, tak payah cakap banyak-banyak. Tangkap, kumpul je dulu. Kau tak faham ke, kau faham ke? Kalau jumpa kau berkeadaan macam tak faham ni, letak kat sana. Okey, tutup cerita ni. Macam mana nak melaksanakan tindakan-tindakan agresif ni? Yelah, nak tembak mati ni. Ya? Kalau tembak mati macam ni, kalau Menteri Dalam Negeri pun ketar nak saya ni. Sebab apa? Politik di Malaysia ni, besok kawan ni besok jatuh, kalah, kawan ni menang, kalau mula nak ada menteri kena dakwa, semasa pemerintahan kau telah melakukan pembunuhan beramai-ramai. Mula nak kena macam Saddam Hussein tu. Jadi saya sarankan bawa perkara ni bincang dengan yang di Pertuan Agong. Ceritakan pada dia keadaan-keadaan yang dirasakan wajar dah sampai masa untuk kita ambil tindakan tegas. Sebab kalau kita biarkan lagi, kita dah ikut kita punya budi bahasa ni lagi, kalau kan tak tahu berapa ramai lagi nak mati. Statistik mati ni tak tahu berapa lagi nak meningkat ni. Ya? Tak payah tunggu banyak lah, 8, below 10 kita dah dapat kawal. Jangan tunggu sampai berbelas-belas. Bahaya ni, benda ni bahaya. Wabak ni apa semua nak kena kawal. Jadi buat pengumuman, saya percaya orang-orang yang dia rasa dia ada kontak, dia mesti serah diri. Tak serah diri, mana dia memilih untuk mati je. Okey? Dapatkan perkenan yang di Pertuan Agong. Jadi kalau dah ada perkenan yang di Pertuan Agong untuk melancarkan tindakan-tindakan agresif ni, tak ada siapa lah nak kena dakwa besok melakukan pembunuhan ramai-ramai bagai. Sebab apa? Apa lagi pilihan yang ada? Kita mencontohi kerajaan China, yang mana macam mana dia menyelesaikan masalah COVID-19 ni di negara dia. Apa dia buat? Di antara yang dia buat adalah dia tembak mati. Siapa yang keras kepala degil-degil ni, lari pada hospital semua, dia tembak mati. Dan akhirnya kita diberitahu dia telah berjaya mengawal COVID-19. Lagilah teruk, negara dia baru besar, berapa ribu orang dah mati tu. Kan? Negara kita tak mampu untuk nak berkeadaan seperti dia tau. Sebab apa? Rakyat kita tak seramai dia. Ni Itali pun kita tengok dah makin teruk dah. Jadi harap
Ketegasan kena ada. Ya. Apa gunanya kita turunkan tentera, polis semua bergabung ni kalau untuk nak pergi nasihat. Rakyat kita ni bukan semua perkara dia makan nasihat punya. Kadang-kadang nak kena bagi makan peluru. Baru dia reti bahasa. Ya. So saranan saya, bawa ke perbincangan dengan Yang di-Pertuan Agong dan dapatkan perintah dulu Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong untuk melancarkan tindakan memburu mereka-mereka yang dipercayai boleh membawa bahaya kepada orang lain. Ya. So dalam pengalaman saya semasa di Singapura dulu bersama Yang di-Pertuan Agong ni, masa zaman tu dia Tengku Mahkota Pahang. Ya. Dia ni orang yang soft spoken. Dia ni orang yang lembut. Kalau kita tengok hati jenis lembut. Ya. Jadi mungkin bila perkara ni dibawa ke pengetahuan dia mungkin agak terkejut lah. Mungkin dia pun rasa macam tak sampai hati ke apa kan. Kita tengok dia pun kita tahu kan, dia tu jenis soft, boleh bergaul dengan rakyat kan. Tapi harap menteri-menteri yang nak bawa usul ni kepada dia ni, biarlah menteri yang mental dia power-power punya, yang boleh bagi detail lengkap. Sebab mungkin Yang di-Pertuan Agong akan bawa ke mesyuarat raja-raja pula, kita tak tahu. Yang penting laksanakan ketegasan tu demi nyawa rakyat Malaysia ni. Ya, kalau tidak macam inilah keadaan kita. Meningkat. Yang orang politik kerajaan ni sibuk duk bagi alasan lah kau. Ya. Janganlah. Sebab saya tengok keadaan Selangor statistik tinggi ni. Ya. So itu saranan saya, pilih anggota-anggota polis, tentera ni yang kepala keruk-keruk ni. Sebab bukan semua polis berani tembak orang, bukan semua tentera berani tembak orang. Ya, ada yang bukan ni kan, dia angkat pistol kan, gigil-gigil kan. Ya, ada yang berani tapi lepas tembak kaki gigil sendiri pun ada. Jadi pilih. Sebab apa, dalam tentera pun ada askar pejabat, ada askar tukang masak, ada askar carpenter, ada askar bahagian pilot. Dalam polis pun sama juga, ada askar bahagian pejabat, admin apa semua. Yang ni janganlah, dia pun mana boleh. Cari yang train man. Dia pun ni boleh. Ya. Untuk yang lari-lari, gerakkan, risikkan PDRM, pergi jejak dia orang ni. Selagi tak nak serah diri, sana kawal, sini sekat, sana bocor. Yang tak nak serah diri ni, lari pada saringan ni, yang ni rebakkan pula lagi kat luar senyap-senyap. Hospital kerja duk terima pasien baru. Mana datang? Perintah sekatan dah buat dah, kawalan pergerakan dah buat dah, tapi pasien duk bertambah sudah. Pasal apa bertambah? Tu yang kepala batu degil-degil tu duk ada lagi tu. Apa lagi kita nak ajar dia orang ni? Dah bagi tahu tak faham, bunuh je lah, senang. So fikir-fikirkan. Kalau ada apa-apa lagi perlukan rundingan, telefon je aku, tak apa. Boleh bagi pandangan, kita share. Ini pandangan saya tau. Fikirkan sama-sama. Jangan nak lembut sangat. Kalau nak lembut ni, aku tengok pemimpin yang berkaliber, yang duduk di atas, yang toleransi tinggi, diplomasi tinggi ni, Tan Sri Amir Badur. Dia tu KPN kan. KPN, PDRM ni memanglah, sebab dia ketua polis negara, dia memanglah kena berdiplomasi. Sebab PDRM ni banyak urusan dengan masyarakat dan orang awam. Tapi dengan tentera kalau tak ada lah. So kita ada kemampuan untuk lakukan benda ni. Kenapa kita nak takut? Demi nyawa rakyat Malaysia yang lain. Jadilah pemimpin yang sayangkan rakyat. Tunjukkan yang kamu sayangkan rakyat. Bukannya saban hari rakyat tengok statistik meningkat, dengar alasan daripada kau. Tengok statistik meningkat, dengar alasan daripada pemimpin. Tak mau macam tu. Buktikan kita sayang rakyat kita. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.